Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah di hari ini saya akan menerangkan secara ringkas tentang gelombang elektromagnet. Okey, kita tengok dulu sejarah ringkas dia. Pada tahun 1801, Thomas Young menunjukkan cahaya ialah gelombang menerusi eksperimen cahaya. Kemudian pada tahun 1862, James Maxwell mengemukakan teori bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet. Kemudian pada tahun 1887, Heinrich Hertz menjana satu jenis gelombang elektromagnet iaitu gelombang radio. Kemudian awal abad ke-20, gelombang elektromagnet telah terdiri daripada sinar gamma, sinaran ultraungu, sinaran inframerah, gelombang radio, sinar X, cahaya tampak dan gelombang mikro. Okey, tu sejarah ringkaslah sejarah dia. Kemudian kita lihat pula ciri-ciri elektromagnet. Okey, ciri-ciri gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet merupakan gelombang melintang. Kemudian gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium perambatan. Gelombang elektromagnet boleh merambat melalui vacuum. Laju gelombang elektromagnet dalam vacuum sama dengan 3 darab 10 kuasa 8 m meter per saat. Kemudian laju di dalam medium lebih kecil. Okey, gelombang elektromagnet menunjukkan fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference jika keadaannya sesuai. Okey, ini semua kita dah belajar dulu. Okey. Kemudian gelombang elektromagnet dia punya formula sama je macam kita dah pernah jumpa dulu. V sama dengan F lambda. Frekuensi panjang gelombang. Ataupun kita boleh tulis juga sebagai C sama dengan F lambda. Okey. Dan untuk mengetahui semua, hal laju gelombang elektromagnet ni sebenarnya sama dengan hal laju cahaya. Hal laju cahaya. Okey. Seterusnya, gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara serencang. Okey, kalau kita tengok kat sini, medan listrik ataupun medan elektrik ni dia bergerak ke dia bergerak ke atas dan ke bawah. Manakala yang medan magnet ni dia ke tepi. Jadi bila kita kisah panah ni kita boleh nampak lah dia berserenjang 90 darjah. Okey. Seterusnya gelombang elektromagnet juga akan membentuk satu spektrum selancar yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Okey. Spektrum selancar ni apa? Spektrum selancar bermaksud tiada sempadan yang tertentu yang mengasingkan dua jenis gelombang yang bersebelahan. Maksudnya contohnya antara sinar gamma dengan sinar X, dia tiada sempadan yang mengasingkan dua gelombang tu. Okey. Ni ialah spektrum elektromagnet. Okey. Dalam spektrum elektromagnet ni apa yang kita dapat perhatikan ialah kan tadi dia punya formula C sama dengan F lambda kan. So kita tengok kat sini panjang gelombang dia daripada sinar gamma kepada sinar radio semakin bertambah. Manakala frekuensi dia bertentangan dengan panjang gelombang. Kalau daripada sinar gamma ke sinar radioaktif ni panjang gelombang bertambah, dia punya frekuensi akan berkurang. Okey, nampak tak kat sini panjang gelombang dia. Yang ni kan panjang antara puncak dan puncak ni lagi panjang kan. Yang ni lagi pendek. Okey, manakala frekuensi dia kalau tengok kat sini, kita tengok semula apa maksud frekuensi. Frekuensi ni maksudnya satu gelombang lengkap dalam satu saat. Jadi kalau kita tengok dekat sinar gamma ni, frekuensi dia lebih daripada kat sini. Bilangan yang lengkap yang dia dapat buat. Okey. Jadi kena ingat kalau panjang gelombang bertambah, frekuensi dia berkurang. Begitu juga sebaliknya. Tetapi manakala tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet ni dia berkadar terus dengan frekuensi. Maksudnya kalau frekuensi bertambah, tenaga yang dibawa juga akan bertambah. Okey.
Okey, ni adalah akronim yang saya dapat daripada internet, daripada uh, video-video yang dah dilihat. So, ni akronim macam mana kita nak ingat susunan dia. So, ni susunan daripada gelombang radio sampai ke sinar gamma. So, ni akronim lah, right? Masak ikan cecaru untuk ex-girlfriend. R, right, gelombang radio. M, gelombang mikro, sinaran inframerah. S, C, cahaya tampak, sinaran ultra ungu U, sinar X, sinar gamma G. So, kalau nak buat akronim sendiri pun boleh lah untuk kita ingat kan. Jadi, ini aplikasi dalam kehidupan. Okay, yang pertama, ada banyak lagi sebenarnya. Setiap gelombang, 7 jenis gelombang yang kita jumpa dalam spektrum elektromagnet tu sebenarnya boleh diaplikasi, semua tu ada aplikasi dalam kehidupan masing-masing. Tapi ni ada 3 contoh lah. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio ni contoh gambar walkie-talkie ni boleh komunikasi jarak jauh. Kemudian penyiaran radio dan TV tempatan. Komunikasi tanpa wayar ni Wi-Fi, Bluetooth. Kemudian yang kedua, sinaran X. Daripada sinar X ni kita boleh gunakan untuk mengesan retakan tulang ataupun patah, ataupun kita nak cek organ dalaman kan. Kemudian penyimbas bagasi di lapangan terbang, menentukan keaslian lukisan, pemeriksaan sambungan timpalan. Okey, seterusnya ni ada sinar gamma. Sinar gamma boleh membunuh sel kanser dalam radioterapi. Digunakan dalam industri pemprosesan makanan, penserilan peralatan pemudahan dan perubatan secara bukalan. Ini beberapa contoh lah. Banyak lagi yang kita boleh tengok aplikasi-aplikasi dia. Okey, itu saja. Terima kasih. Sebelum tu, tengok dulu ada video tentang sifat gelombang mana. Okey, itu saja dari saya. Bye, Assalamualaikum.